Assalamualaikum semua murid. Baik, hari ini cikgu ingin berkongsi sekali lagi cara untuk mengisi IQ Nilab menggunakan telefon pintar anda. Baik, suka cikgu ingatkan sekali lagi untuk masuk ke dalam IQ Nilab, pastikan semua email lain telah sign out. Ini kerana masuk ke dalam IQ Nilab perlukan single sign in menggunakan ID delima murid. Kalau kamu masuk tapi email lain masih aktif, maka sistem akan tolak. Dia tidak akan terima kamu punya sign in. Okey, jadi pastikan kamu sign out dulu semua email sebelum masuk ke dalam IQ Nilab. Okey, sekarang cikgu nak masuk IQ Nilab. Sebelum tu cikgu akan sign out dulu email yang masih aktif. Okey, ini adalah email yang masih aktif. Jadi cikgu tekan di bawah sekali itu sign out. Okey. Okey, dah sign out. Sekarang pergi kepada search. Okey. Cikgu tekan IQ Nilab. Okey, sudah keluar di situ iqnilam.moi.gov.my. Okey, tekan yang tu. Maka ini merupakan muka hadapan sistem IQ Nilab anda. Okey. Tekan kepada sign in with delima tu. Tekan yang warna putih tu. Okey. Dia akan masuk. Ni, kena isi email lah. Jadi pilih email kamu. Sini cikgu ada pinjam satu email murid lah. Okey, email murid, email delima murid bermula dari M. Okey. Dan di bawah sekali ni. Okey. Kemudian tekan next. Okey, dia akan minta password. Password ni cikgu dah bagi di dalam list nama untuk ID delima tu. Jadi boleh tengok di situ, sama saja kamu punya password tu. Okey. Kemudian tekan next. Okey, ambil masa sikit di tengah running tu. Okey, ini merupakan IQ Nilab murid. Beginilah rupanya ni. Okey, yang ini IQ Nilab untuk Nur Azalia Ariman. Okey. Ini adalah data pembacaan jumlah buku. Kalau tengok sini masih sikit kan? Okey, jangan susah hati sebab nanti akan ada bahagian isi jumlah bahan bacaan terdahulu. Yang itu kalau kamu jumpa nanti waktu kamu sign in, jangan kacau dulu, jangan isi dulu. Sebab data yang terdahulu cikgu saja yang tahu. Nanti cikgu akan bagi senarai, kamu tengok berapa jumlah bacaan kamu yang terdahulu baru masukkan nanti. Okey. Yang sekarang ni cikgu tengok belum ada lagi. Okey, nanti akan ada tu butang jumlah bacaan terdahulu. Okey, ini ada maklumat murid. Okey, sekarang untuk mengisi IQ Nilab ni dia ada 4 bahagian. Sama juga macam dalam buku Nilab tu. Okey, ini bahagian pertama iaitu maklumat bahan bacaan. Seperti biasalah, isi nama buku ataupun nama bahan bacaan kamu, pilihan bahasa, tahun terbitan, pengarang dan penerbit. Okey, bahagian B pula ialah jenis bacaan. Ada 4 di situ. Okey. Jadi di sini kamu sudah tahu untuk Nilab, mengisi IQ Nilab ni tidak semestinya memerlukan buku. Okey. Selalu cikgu dengar, alah cikgu di rumah saya tiada buku cerita. Okey, jadi sekarang ni untuk isi IQ Nilab, bacaan itu meluas, tidak tertakluk pada bahan cetakan sahaja. Okey, bahan bukan buku pun boleh dikira masuk ke dalam data Nilab ni. Okey, ada 4 di situ. Yang pertama dan yang kedua ialah buku fiksyen dan buku bukan fiksyen. Okey, ini adalah contoh buku. Buku fiksyen tu semua tahulah, buku cerita, buku-buku rekaan semata-mata, okey, atau imajinasi. Kalau buku bukan fiksyen tu buku ilmu lah, buku ilmiah. Okey. Baik, kemudian bukan buku. Ini banyak ni. Nanti cikgu terangkan. Kemudian bahan digital. Okey. Kita tengok bahagian C pula. Ini bahagian rumusan. Okey, maksudnya apa yang kamu dapat dalam bacaan kamu tu. Okey, kamu tulislah di situ. Type di situ.
Kemudian bahagian D ialah aktiviti pengayaan, iaitu apa yang kamu buat selepas kamu membaca bahan bacaan tersebut. Okey. Aktiviti lain ni selain daripada yang di atas tu lah. Dan kemudian klik simpan. Okey. Baik. Cikgu tak mau sentuh tentang buku sebab buku kamu sudah tahu, okey, cara mengisinya. Okey. Yang cikgu ingin sentuh sekarang mengenai bahan bukan buku. Bahan bukan buku sebab yang ni selalu murid terlepas pandang. Dia ada buat ataupun dia ada baca bahan-bahan ni, tapi disebabkan dia tidak fikir benda itu sebagai bahan bacaan, maka kamu terlepas pandang untuk tulis di dalam IQ Nilam kamu ataupun buku Nilam. Okey, contohnya, okey. Cikgu nak bagi contoh. Okey, di sekolah banyak kan diberi poster-poster mengenai COVID. Okey, contohnya di sekolah kamu terbaca poster ini. Okey, jenis pelitup muka fabrik yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Okey, kamu baca. Ini merupakan contoh bahan bacaan poster. Okey, kamu baca. Oh, okey, jenis pelitup muka fabrik. Kamu baca, kamu catat dalam buku Nilam sementara tu. Okey. Sementara tu kamu catat dalam buku Nilam, balik rumah isi dalam IQ Nilam. Okey, contohnya ni poster. Jadi di sini untuk nama judul kamu type lah. Okey. Apa sudah tadi tu? Jenis pelitup muka fabrik yang disyorkan. Okey. Jenis pelitup muka fabrik yang disyorkan oleh WHO. Okey, ini adalah contoh. Kemudian bacaannya ialah bacaan bahasa apa? Bahasa Melayu. Okey. Tahun terbitan, tiada nampak, selalunya poster tiada kan? Pengarang tidak perlu, penerbit pun tak perlu. Okey. Jadi pergi kepada bahagian, oleh kerana itu ialah poster, klik kepada bahan bukan buku. Okey, macam ni. Sila pilih. Inilah merupakan pilihan-pilihan yang ada. Okey, maksudnya betapa meluas bahan bacaan yang boleh kamu masukkan ke dalam Nilam kamu. Okey, tidak tertakluk kepada buku sahaja. Ada majalah, brosur, artikel, rencana, peta. Peta pun boleh. Okey, contohnya kamu baca peta Labuan kan? Tengok di mana sekolah, di mana tempat tinggal. Okey, itu pun boleh masukkan dalam bahan bacaan. Peta apa? Peta Labuan. Okey, itu contoh. Okey, katalog. Katalog ni ramai yang salah. Katalog ni bukannya katalog yang sembarangan tu. Contohnya katalog dari Safemo, beli buah oren promosi sekarang RM5 sebakul. Bukan itu. Itu tidak boleh diambil sebagai bahan bacaan. Contoh katalog yang bermaklumat ni, contohnya seperti katalog orang yang selalu jual komputer tu kan. Okey, kalau kamu tengok katalog dalam senarai orang jual komputer tu ataupun laptop, dia akan bagi detail sana. Okey, berapa besar kapasiti RAM ataupun perisian apa yang ada di dalam komputer itu. Jika ada maklumat seperti itu dikira boleh diambil sebagai bahan bacaan. Okey. Itu contoh katalog. Okey, buku scrap pun boleh, dan sekarang kita pilih kepada poster. Okey. Poster. Okey. Baik. Kemudian untuk bahan digital, ini cikgu nak bagi contoh. Kalau kamu baca e-book ataupun apa-apa saja bahan yang kamu baca melalui internet, itu semua dikira sebagai bahan digital. Jadi kamu kena tulis URL-nya. Kalau tak boleh tulis, kan kadang-kadang alamat URL ni terlalu panjang. Kamu cuma type tajuknya saja di dalam alamat URL tu. Okey. Ini mengenai bahan digital. Okey, untuk rumusan. Okey, poster tadi tu cerita tentang apa? Okey. Jenis pelitup muka yang boleh kita gunakan. Okey, itu contoh Fabric. Okey, jadi buatlah rumusan, tak perlu panjang-panjang.
Okey. Poster ini mengenai jenis pelitup muka fabric yang sesuai digunakan. Okey, cukup. Tak perlu panjang-panjang. Okey, kalau macam murid yang belum pandai menulis panjang-panjang tu, kamu jangan susah hati. Kamu boleh type contohnya perkataan yang kamu paling gemar dalam buku atau bacaan tu. Kamu type lah perkataan tu. Okey. Baik, untuk aktiviti pengayaan, pilihlah rumusan itu wajib ditanda. Contohnya kamu melukis. Lepas rumusan selepas membaca tu kamu melukis contohnya lukis bentuk pelitup muka tu kan, kliklah melukis. Okey, itu contoh. Aktiviti lain ni kalau selain daripada di atas tu lah, kalau tiada tidak perlu isi. Okey, kemudian klik simpan. Okey, klik simpan. Okey, dia akan keluar begini. Tahniah, bacaan anda telah direkodkan ke dalam sistem IQ Nilam. Tekan OK. Baik. Kalau kamu tengok, bila kamu tekan OK tadi, jumlah tadi tidak berubah, masih 3. Jangan panik. Dia tunggu kamu log out nanti, baru dia proses kamu punya data tu. Okey. Jadi nanti bila kamu log in balik, data itu akan berubah. Okey. Baik. Okey, murid-murid selalu tanya cikgu, kenapa saya tak boleh masuk? Selalu keluar error. Okey, kalau keluar error tu artinya sistem tidak berapa okey. Okey. Jadi kamu cuba lain kali lagi. Itu saja. Okey, yang penting kalau kamu sudah pasti masuk tu semua email sudah di log out tapi masih lagi tidak dapat masuk, artinya masalah sistem. Jadi boleh cuba pada lain masa. Okey, jadi sekarang ni kita log out. Log keluar. Okey, jadi itu sahaja cara mengisi IQ Nilam. Jadi cikgu harap selepas ni murid-murid boleh cubalah. Okey, jangan tak cuba dulu masuk ke dalam IQ Nilam itu. Okey. Itu saja. Terima kasih.